المتقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Tuan pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Imam, seluruh ayah kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin dan hadirat yang sekalian, alhamdulillah. InsyaAllah saya tak ambil masa yang lama. Tuan-tuan nak sambung lagi insyaAllah untuk witir kita insyaAllah. Dan subhanallah, sebelum tuan-tuan sempat beransur balik, esoklah saya pesan tuan-tuan untuk nanti tolong witir bersama dengan imam insyaAllah. InsyaAllah kita witir sama-sama dengan imam. Sebab kebiasaan kita tengok bila habis saja 8 pakat-pakat balik. Habis je tarawih pakat-pakat balik. Mungkin kita kurang faham dia punya afdaliyat dia, keutamaan dia. Sebab ditanya kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang bagaimana yang dia suka. Kata Imam Ahmad, aku suka untuk solat tarawih secara berjemaah dan solat witir juga secara berjemaah. Sebab kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta ansarifa kataballahu lahu ka qiyamil lailatin. Siapa yang solat bersama dengan imam sampai selesai, maka pahala baginya seperti mana dia berqiyamul lail seluruh malam. Seluruh malam. Jadi Allahumma salli apa ni, mungkin orang tak perasan kelebihan tu. Sebab ada yang kata tak apa, nanti kami balik buat kat rumah lah. Memang kalau solat biasa, kata pada hari-hari biasa yang bukan Ramadan, memang afdal buat solat seorang-seorang di rumah, apa saja solat sunat. Tapi bila masuk bulan Ramadan, witir afdal untuk dilakukan secara berjemaah. Saya semangat. Bahkan nanti kalau dia bangun qiyamul lail pun, maka tak perlu lagi untuk dia ulang witirnya. Sebab kata Nabi SAW, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir yang boleh dilakukan pada satu malam. So buat siap-siap ni, nanti kita buat je, bangun untuk tahajud qiyamul lail, tak ada masalah apa. Yang penting kita nak dapat kelebihan daripada kita solat berjemaah bersama dengan imam hatta sarifah, sampai habis, macam yang disebutkan oleh kelebihannya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu minta dekat JK, boleh tak kami nak buat sebelum orang solat witir. Sebab dah cakap ni lah. Kalau kita cakap lepas witir, buka-buka balik nak cakap pasal witir lagu mana dah kan. Jadi insyaAllah. Baik tuan-tuan yang sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, antara benda yang Nabi SAW sebut, ini peringatan dekat kita. Kata Nabi SAW, kam min sa'imin man laysa min siyami ilal jaw' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga saja. Ada orang masuk puasa, antara benda yang kita harap daripada puasa ni ialah hadiah daripada Allah yang nama dia taqwa. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana difardukan kepada orang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu dapat takwa. Kita puasa sebab kita nak dapat takwa. Takwa ni hadiah daripada Allah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat takwa. Dengan kerja yang kita kena buat. Antara kerja dia ialah kita puasa. Nak dapat takwa, kena menghayati puasa yang kita lakukan itu. Tapi ada orang puasa tak dapat apa, dia dapat lapar dahaga saja. Penat je puasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tuan, sebab apa dapat lapar dahaga? Nombor satu, sebab niat tak betul. Niat tak betul. Dia niat kerana something else, sesuatu yang lain. Ada orang masuk puasa, insya-Allah Ustaz, kalau saya ingat keluar daripada Ramadan ni kurang kot 10 kilo. Dia nak kurus. Kan? Ada orang puasa nak sihat. Kalau dia niat selain daripada Allah, maka dia tak dapat apa pada puasa dia. Yang keduanya, sebab dalam puasa dia tu ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan hilang pahala puasa. Tuan-tuan tolong catat ni elok. Kita buat amal, kita akan dia salah satu daripada 5 benda ni. Nombor 1, kita buat apa-apa amal, mayang tadi ni, kita puasa ke, kita sedekah ke, kita buat apa pun, dia akan jadi salah satu daripada 5
keadaan ni. Nombor satu, amalnya sah, amalnya diterima. Buat amal sah, amal diterima. Itu kita harap. Itu kita harap dari puasa kita ni. Nombor dua, amalnya sah tapi tak diterima. Yang ni yang kita takut. Pasal apa dia amal dia sah tapi tak diterima? Pasal di sana ada yang nama dia syirik khafi. Apa maksud syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Syirik ni ada dua. Satu syirik jali ataupun syirik akbar, syirik yang terang. Satu lagi syirik jali atau syirik khafi. Syirik khafi, Sallallahu Muhammad, syirik yang tersembunyi. Syirik akbar ni, syirik yang terang-terang ni dipisembah. Dia ambil Tuhan yang lain selain daripada Allah. Terang-terang. Tapi syirik khafi yang tersembunyi ni, dia harap sesuatu daripada selain daripada Allah dalam bentuk hasil. Dia semayang. Pasal apa semayang? Pasal Allah suruh semayang. Betul dah tu. Tapi pada masa yang sama nak pujian manusia atas semayang dia. Nak manusia juga recognize dia. Dapat habuan dia, dapat pangkat ke, dapat darjat ke, dapat pujian ke. Daripada Allah pun dia nak, daripada manusia pun dia nak. Ni namanya syirik khafi ataupun syirik yang tersembunyi ni. Macam mana boleh jadi lagu tu? Dia boleh jadi lagu tu bila ada di sana riak, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Masalah kita lah ni, duduk dekat Allahumma salli ala Muhammad, dunia zaman lah ni, kita tak boleh terlepas daripada nama dia media sosial. Semua nak kena bagi tahu ke orang apa kita buat. Dia ada hashtag dan tahajud. Hashtag dan apa? Quran dan tarawih dan semua hashtag nak abang ke orang, semua nak beritahu ke orang. Kita rasa macam kalau orang tak tahu apa kita buat, kita rasa tak puas dengan ibadat kita. Kalau tengok orang pi umrah, pi haji. Dulu-dulu datuk kita pi haji dan pi 2 bulan, 3 bulan, balik tu kita tak tahu langsung apa dia buat kat sana. Rasa puasnya amalan. Pasal apa? Pasal dia buat tu dia dengan Allah je. Tapi orang lain ni tuan-tuan, dia buat apa pun, dia tawaf, nak kena ambil video tunjuk ke orang. Dia pi sa'i, dia ambil video tunjuk ke orang. Dia nak pi cium Hajarul Aswad pun nak tunjuk. Itu tak marahlah saya sebut-sebut lagu tu. Dan cerita sungguh pasal apa? Pasal apa nak kena tunjuk ke orang? Dan nak bangkit qiyamul lail, kita dengan Allah sudahlah, tapi itu di cabaran. Dan demai satu benda nama talbis iblis. Saya sempat buat rakaman untuk Radio Hakim tadi. Antara benda kita bincang tadi, talbis iblis dalam ibadat. Tahu talbis iblis macam mana? Iblis dia mai bagi tahu kat kita yang hang buat tu bagus, yang hang buat tu elok. Ni yang hang update dekat Facebook kata hang pi tarawih ni dengan harapan nanti ada orang tengok dan orang nanti nak tarawih sama macam dengan hang. Macamlah dia tarawih pukul 9, orang yang nak tarawih tu pergi tarawih pukul 10 malam. Orang tu tarawih sama-sama dengan dia lah. Kalau tuan-tuan faham tak maksud dia? Dia bangun pukul 4 pagi, dia update, dia kata marilah kita sama-sama solat tahajud ni pukul 4 pagi. Yang dia tulis pun pukul 4 pagi. Dia nak ajak orang tahajud. Kalau betul dia nak ajak orang tahajud, tulislah pukul 8 malam. Dengan harapan orang baca, sekali dia bolehlah bangun tahajud pukul 4 pagi. Yang hampir tulis pukul 4 pagi, siapa nak baca? Faham tak? Melainkan dia nak habak, kata dia bangkit waktu tu yang dia tulis pukul 4 pagi tu. Apa hati dia, Ustaz? Ha? Apa hati dia? Dia nak cerita sebab dia buat apa, dia tak puas kalau orang tak tahu apa dia buat. Anda faham tak ni? Ni ujian kita. Dan kita rasa macam kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita tak tergolong dalam orang yang hidup pada zaman ni. Ujian. Dan ni jadi, saya tengok juga, tak ada kamera dekat depan, Tok Imam tak ada kan? Tak ada? Sebab saya risau tuan-tuan. Tuan-tuan, saya minta maaf lah kot saya tak sesuai dengan cara orang buat lah ni. Dia jadi imam, kemudian dia pacak kamera dekat depan dia. Dia jadi imam, dia letak kamera. Dia buat live. Saya baru tengok tadi. Dia live TikTok. Dan dia dapat tu. Dia duduk semayang, dia tengok live dekat depan ni. Kamera dia pacak betul tuan-tuan sekalian kat depan dia. Orang bagi gift keluar ni apa? Keluar hat kat atas hati kat atas kepala lah. Sehari tukar jadi cowboy lah, topi cowboy. Orang duk bagi gift tu keluar tu. Tuan-tuan, kita jadi imam, perelokkan bacaan imam. Bagus imam baca tadi, sedap. Saya pun seronok dengar. Allah bagi nikmat kat tuan-tuan dapat imam bacaan sedap. Nah, saya Muhammad. Untuk siapa tu imam baca tu? Ni untuk jemaah kat belakang dia. Boleh tak? Sebab tu bila kita
waladdallin. Amin. Tu imam rest kejap, bagi makmum baca Fatihah sat. Dekat-dekat nak habis Fatihah ni, sekali baru tu imam baca balik surah dia. Pasal apa yang ada gap sekejap? Sebab nak bagi makmum dapat baca Fatihah dan sekali nak menghayati bacaan imam tu. Imam baca elok supaya makmum di belakang dia dapat menghayati. Untuk siapa imam baca tu? Untuk makmum dia, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang yang duduk, bukan untuk follower dia yang 200-300 ribu. Tak, bukan yang tu. Ni untuk ni makmum dia ni. Memadai untuk tu sudah. Dan tak boleh bayang tak sagi bila dah habis-habis tu tengok berapa orang lah, Masya Allah, yang tengok aku tadi, subhanallah, ya Allah, subhanallah, 14 ribu orang tengok, ya Allah banyaknya. Ada pula komen kat situ, ya Allah, ini suara daripada syurga ni, Masya Allah. Dia screenshot yang tu letak dekat dia punya apa? Dekat dia punya Facebook. Kata, saya ni tak ada apa-apa, bacaan saya biasa-biasa saja. Subhanallah. Tuan-tuan tengok tak macam mana dia panggil iblis main, syaitan pemain kita macam tu ya tuan-tuan, dengan ibadat-ibadat kita. Sebab tu bukan saya tak kata semua orang riak, tak saya pun tak tahu hati dia lagu mana, saya tak tahu. Tapi bila kita buat macam tu, peluang untuk kita dapat pujian yang merosakkan, faham tak tuan? Dia akan, peluang tu kita buka. Tak apalah kita sembahyang kita seorang-seorang sudahlah. Dia bangun qiyamul lail kita seorang-seorang sudahlah. Kita nak sedekah kita seorang-seorang sudahlah. Ya siapa pun tak tahu sudah. Orang tak appreciate kita pun tak apalah. Orang tak kata kita bagus pun tak apalah. Asal Allah kata kita bagus. Dah. Sebab yang nak bagi pahala tu bukan manusia, tu Allah. Ingat, 3 orang pi depan Allah. 3 orang pi depan Allah. Seorang ni dia qari. Dia baca Quran sedap. Dia kata dekat Allah, ya Allah, saya ni qari. Saya baca Quran. Bahkan saya mengajak Quran. Bukan saya baca Quran, saya mengajak lagi Quran. Lalu kata Nabi SAW cerita, tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jangan main-main, orang baca Quran ni hebat. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Orang ni dapat ni kelebihannya. Tak, Allah kata apa kat dia? Allah kata, kadzabta, pembohong kamu. Kamu pembohong. Kamu nak orang panggil kamu qari, kamu nak orang panggil kamu syekh, kamu nak orang panggil kamu ustaz, panggil kamu ulama, dah kamu dah dapat dah gelaran tu. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Mai seorang lagi, Allah, saya ni sedekah seluruh harta saya fi sabilillah. Habis harta saya sedekah semua fi sabilillah. Allah kata apa kat dia? Kadzabta, pembohong kamu. Kamu nak orang panggil kamu ni hartawan yang dermawan. Dah kamu dah dapat dah gelaran tu. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Mai seorang lagi dahsyat tuan-tuan. Pasal apa kamu ni? Kami berjihad fi sabilillah, syahid di jalan Allah. Bukan sekat harta hilang, bukan sekat ilmu, nyawa dia taruh. Tak, Allah kata apa kat dia? Pembohong. Kadzabta kamu. Kamu nak orang panggil kamu ni mujahidin, orang yang syahid, nak kamu digelar dengan panggilan-panggilan yang baik, nak nama kamu disebut-sebut, dah kamu dah dapat dah benda tu di dunia. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Waktu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, cukup-cukuplah kita ni, cukup-cukuplah kita nak tunjuk benda apa yang kita buat. Ini dia akan jadi penyebab terpadamnya pahala-pahala amal kita ni. Faham tuan-tuan? Dan saya yakin yang duduk kat depan ni tak ada lah kot. Kadang tadi tengah sembahyang tarawih pergi letak handphone live tu. Dia duduk belakang je, makmum je, tak gitu. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah, ada orang bagi gift. Terima kasih. Aduh, subhanallah. Yang ketiga, kita buat amal. Amalnya sah, tapi pahalanya diagihkan pada orang. Macam mana pahala agih pada orang ni? Bila dia mengumpat orang, bila dia fitnah orang, bila dia zalim kat orang, dia buat benda tak elok kat orang, maka Allah akan padam segala pahala-pahala amal dia. Bagi kat orang, bukan padam, bagi kat orang, bagi. Nabi kata, tanya para sahabat, ya Rasulullah, Nabi tanya pada para sahabat, Allah SWT, atadruna man muflis? Kamu kenal ada orang muflis? Kata Nabi SAW, kata para sahabat, orang muflis di kalangan kami dia orang yang tak ada harta, tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada harta. Kata Nabi SAW, orang muflis di sisi Allah ialah orang yang bawa pi depan Allah pahala mayang, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala ibadat, tapi dia pukul orang,
Dia fitnah orang, dia mengumpat orang, nanti pergi depan Allah, Allah panggil orang tu tuntut pahala dia, dia bagi pahala-pahala dia dekat orang yang dia buat zalim tadi ni, yang dia mengumpat tadi ni, habis pahala dia, dosa orang tu pula dia ambil. Inilah orang muflis di akhirat. Antara benda yang akan menyebabkan hilang pahala puasa kita, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, siyamuhu junnah, idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa inna imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, puasa ini adalah perisai. Jika salah seorang daripada puasa, makalah dia bercakap perkara-perkara yang kotor, dan janganlah melakukan perbuatan yang bodoh. Apabila di sana ada orang yang memusuhinya atau mencelanya, maka katakanlah, sungguhnya aku berpuasa, sungguh puasa. Antara benda yang Nabi SAW ajak dekat kita bila kita masuk bulan Ramadan ni puasa, jangan duk cakap benda tak elok, yarfuth, cakap benda tak elok, ataupun dia panggil qauludz zur, bercakap benda-benda yang tak baik. Antara benda yang tak baik tu ialah mengumpat orang. Ini pun satu hal juga kita dengan media sosial ni kan. Oi, pantang mai cerita baru dia lah orang pertama sekali nak share. Faham tak? Dia tu ada masalah rumah tangga dia, laki dia kata kena tangkap basah lah, bini dia pi apa ni pi mahkamah lah, dia pi kat dia lah tuan-tuan. Hari tu kecoh satu negara macam nak kiamat dah bila influencer tu laki dia pi menikah seorang lagi dekat Thailand. Habis semua orang lelaki-lelaki kat Malaysia jadi roplah jingga. Kita pula problem, bini kita main balik rumah, ni lah orang lelaki semua serupa lah, kenal juga aku pun pasal apa. Rupanya pasal lelaki dia pergi kahwin lain. Kita bercakap tu seolah-olah macam kita duduk dalam rumah tangga dia. Kita duduk share, duduk cerita ke orang tu macam kita duduk di sisi suami dia ataupun isteri dia waktu kejadian tu berlaku. Padahal dia kenal kita pun tak. Kita pun tak kenal dia. Itu tuan-tuan, kata Nabi SAW, seorang itu akan dilemparkan dalam neraka bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan di barat, hanya kerana satu perkataan yang keluar daripada mulut dia, yang dia kata tak ada apa-apa. Ni salah satu benda yang akan menyebabkan pahala amal kita habis lagu tu, tuan-tuan. Lepas tu ujian kita umat akhir zaman nak kena jaga media sosial ni. Faham tak Sayyid Muhammad duduk bercakap benda-benda tak elok, duk mengumpat orang. Dalam tempoh ni cool down Ustaz. Bila mai je benda cerita pasal orang, tak payah share lagi lah, tak apalah, simpan seorang-seorang pun okey lah. Yang berikutnya, yang keempat kan. Buat amal, amalnya sah, amalnya dah diterima dah. Ulang balik kan, nombor satu, amalnya sah, amal diterima. Yang kedua, amalnya sah, amalnya tidak diterima. Yang ketiga, amalnya sah, amalnya diterima tapi bagi ke orang. Yang keempat, amalnya sah, amalnya dah diterima tapi Allah padam. Pasal apa padam? Sebab ungkit. Ni kapet ni baru ni, hari tu saya main tahun 2001. Kapet lain kot. Kan kapet sama ke? Lain eh? Lain. Tuan-tuan pun tak tahu juga kan, baru main hari ni kan. Sama aja. Ustaz, kapet baru Ustaz, masya-Allah. Siapa wakaf ni kapet ni? Kita kutip, saya Ustaz, saya wakaf tu. Oh ya ke? Masya-Allah. Pi mesyuarat agung nama tak naik EDJK, pi mesyuarat balik kat kedai mamak tu, aku tak puas hati betul lah. Ni aku punya duduk kat depan, dia boleh tak lantik aku ni. Hang tahu tak tu kapet masjid tu, kalau tak pasal aku tutup imam sujud atas lantai, hang tahu. Oh, kamai ni. Hang bagi lah, aku bagi tu. Berapa hang bagi? RM50 hang tahu. Amboi, action RM50 pun. Tapi RM50 pun setiap orang semayang, setiap orang baca Quran, setiap orang qiyamul lail, setiap apa, pahala sampai kat dia 5 tahun dah. 5 tahun dah pahala sampai kat dia. Hari tu dia ungkit, Allah padam daripada hari dia bagi tu. Langsung satu pun tak dapat. Bukan takat Allah padam. 3 golongan kata Nabi SAW yang nanti pi depan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah takkan pandang muka dia. La yanzuru ilaih. Allah takkan tengok muka dia. Wala yatakallamu, dan Allah tak akan bercakap dengan dia.
Allah tak mau tengok muka dia, Allah tak mau bercakap dengan dia, dan wala yuzakkihim, Allah tak akan ampunkan, tak akan sucikan dia. Walahum azabun azim, baginya azab yang sangat berat. Siapa orang ni? Nombor satu, dia orang yang ungkit pemberian yang dia bagi. Orang yang buat kebaikan lalu dia ungkit balik orang ni. Amin tuan. Waktu kita bagi apa pun dalam bulan Ramadan, sedekah ke, buat baik ke apa, tak usah sebut dah. Lupakan. Tahu tak pasal apa kita ungkit balik? Tahu pasal apa? Pasal kita buat kerja nak harapkan pujian orang. Kita buat kerana orang, mesti kita akan ungkit balik. Tapi kalau kita buat kerana Allah, tak ada apa. Hang puji ke, hang keji ke, hang kutuk ke, tak ada masalah, aku buat kerana Allah. Main naik motor nak pergi masjid, bro, tengok-tengok ada kereta rosak tepi jalan. Kita pun berhenti, tanya, pasal apa Pak Long? Kereta rosak ni. Oh, bateri ni Pak Long. Meh, saya tolong tolak. Kita pun senting baju, ambil kain pelikat, gulung-gulung, tolak. Okey, Pak Long masuk gear 2, tolak. Oh, gu, bro, hidup. Oh, pitui. Kau lah nak hai bye-bye ke apa, tak ada pun pitui ya. Kita pun kat belakang ni. Kuajak. Kita pun pergi masjid sampai masjid muka duk macam tu. Kuajak. Pasal apa ni dia? Kuajak apa ni? Hantar dak Pak Long tu punya kuajak dia. Aku punya penat-penat tolak kata dia. Pum, dia pergi, dia kot lah nak terima kasih, dia pergi terus macam tu ya. Tahu pasal apa dia sakit hati? Pasal orang tu tak hargai apa dia buat. Tidak. Pasal apa? Pasal dia harap orang tu terima kasih kat dia. Tapi kalau dia buat kerana Allah, tolak pi. Dia pergi kat dia. Aku bukan buat pasal dia, aku buat kerana Allah. Tidak. Walaupun dia patah balik. Apa arah tolak pun lembab dia pergi. Dia siap kata kita lagi. Biar pasal lah, aku buat bukan pasal hang, aku buat kerana Allah. Kalau kita buat apa pun kerana Allah, kita tak ada isu tuan-tuan. Orang terima kasih ke, orang tak terima kasih ke, orang appreciate ke, orang tak appreciate ke, bahkan orang kutuk kita pun tak ada isu pun kita dengan siapa-siapa. Pasal aku buat tu kerana Allah. Tapi bila kita start buat kerana orang, kita akan kecewa dan kita akan ungkit balik apa kita buat. Dan yang kelima tuan-tuan, amal kita tidak sah dan amal kita tak diterima. Amal kita tidak sah dan amal kita tak diterima. Mudah-mudahan dia jadi manfaat yang sebaiknya untuk saya. Mudah-mudahan tazkirah tu, dia kali lama-lama ni lapak sama ni. Ada moral lagi kan? Kambing. Aduh, subhanallah. Memang on time kena berhenti ni, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit peringatan tu, ingat 5 benda tu elok-elok. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling ikhlas kita buat kerana Allah. Setiap amalan kita buat sungguh-sungguh sebab kita nak takwa daripada Allah. Kita tak mengharapkan pujian manusia, tak mengharapkan apa-apa, kita tak mengharap daripada apa pun daripada siapa-siapa. Kita buat ni semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan dan berhati-hati daripada talbis iblis. Iblis yang sentiasa memperelokkan benda yang buruk yang kita buat. InsyaAllah. Terima kasih pihak masjid yang beri ruang kepada saya. Terima kasih semua yang memberikan perhatian. Kita akan sambung terus dengan solat witir secara berjemaah insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allahu akbar.